Jadi mencegah diri kita daripada melakukan dosa. Dia boleh mencegah dan menahan diri kita daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang banyak melakukan ibadah qiyamul lail ni, hati dia seolah-olah tertahan daripada melakukan dosa. Tertahan. Maknanya bukanlah kata dosa tu tak ada, sebab kita bukan maksum. Kita ni bukan macam Nabi Rasul alaihi wasallam yang maksum, tak. Tapi dosa besar tu memang tak ada langsung. Dosa kecil tu kalau ada pun sikit je, tahap minimum je. Itu dia kata wa manhatun 'alal ithmi wa mantaratun lidda'i 'alal jasad, serta menghilangkan penyakit daripada tubuh badan. Penyakit apa tuan-tuan? Macam penyakit yang betul-betul penyakit boyang, kan? Macam mana darah tinggi, jantung, peli, dan menghilangkan tu penyakit tu. Dan penyakit dalaman, penyakit yang bukan penyakit fizikal, penyakit malas, kan? Penyakit apa lagi? Lemah badan. Dia daripada malas tu, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan kami berlindung denganmu daripada ajzi, rasa lemah, wal kasal, dan malas. Sebab rasa lemah tu dia membuatkan kita malas. Betul tak? Malas. Sikit nak lena. Sikit nak lena. Sebab itu tuan-tuan, bila kita dah makan sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, petang ke, malam ke, jangan rehat. Terus lena. Buat aktiviti fizikal. Apa dia? Berjalan. Ni sarapan ke sarapan ni lah. Pusing keliling kampung. Paling tidak pergi rumah, balik surau, balik rumah dah. Jalan. Okay. Nak bakar kalori. Tuan-tuan balik sekarang, mana-mana yang nak pergi berkebun tu dah boleh, dah cantik, dah pergi berkebun tu. Ya tak? Ya. Tengah hari pun macam tu lah. Macam yang saya selalu sebut, kayu bersihkan 45 minit lepas makan tengah hari tu kayu, sambil tengok di luar ni. Terbakar macam ni. 2 malam sudah saya pergi ke kediaman besar, rumah kediaman besar, rumah kediaman rasmi Menteri Besar. Menteri Besar kita. Malam tu ada program ceramah oleh Habib Ali Zainal Abidin. Tuan-tuan tak payah tunggu rakaman Al-TV Al-Hijrah. Tuan-tuan boleh buka di YouTube sekarang. Tulis saja ceramah tausiah Habib Ali Zainal Abidin, ya, MB Perak. Dapat. Baru lagi 2 malam sudah. Tuan-tuan rasa saya pergi daripada pejabat IPK tu nak pergi ke rumah MB tu nak apa? Tuan-tuan rasa? Tuan-tuan rasa kan tak? Jalan kaki bang kan? Daripada IPK sampai ke rumah MB. Jalan kaki. Jalan kaki. Itu exercise tu. Exercise yang paling ringan untuk kita orang lama ni ialah berjalan kaki. Daripada IPK sampai ke rumah MB bukan dekat tuan. Boleh tahan jauh tu. Malam tu selepas selesai ceramah solat Isyak, sembahyang hajat, kami dijamu dengan nasi Arab. Dalam talam. Bayangkan tuan, nasi Arab tu. Nasi Arab lah. Ada kambing. Satu dalam kurang saya. 4 orang lah. Bukan saya seorang. Mana daya. Itu bukan orang Arab tuan. Kongsi 4 lah. Kongsi dengan ada 3 orang ni. Dengan saya 4 orang. Lauk kambing, kari kambing tu, gulai kambing tu, korma kambing, ayam masak merah, ada dalca kan, dalca sayur tu. Makan. Lepas selesai, saya nak balik. Bukan saya tanya orang pokok ada nak tumpang, jalan kaki balik. Berpuluh-puluh tu dia bakar balik.
Jadi lepas makan malam pun macam tu lah kakak sekalian. Buatlah macam mana yang saya cakap. Lepas makan malam tu, dia peluh sikit pun tak apa. Dah selesai dah peluh, tidur. Jadi amalan qiyamul ni dia menyihatkan tubuh badan kita. Dia membuang penyakit malas, penyakit lemak, penyakit malas akan hilang daripada diri kita. Itu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muhammad Tabrani. Siapa yang membiasakan diri dengan qiyamul dia akan masuk ke dalam satu bilik di syurga dengan penuh kesejahteraan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau telah berkata. Abdullah bin Salam ni kita dah cerita kisahnya rasanya. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang asalnya pendeta agama Yahudi. Yang kita tahu cerita macam mana kisah beliau ni mengunut agama Islam, bagaimanakah kisah beliau ni dipulaukan oleh masyarakat sendiri kerana dia memeluk agama Islam. Dipulaukan. Belum masuk Islam, pujilah macam-macam. Nabi SAW tanya, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia ni baguslah, orang bagus. Dia ni puji saja, tak ada yang kutuk. Puji, kalau 10 benda sebut, 10 puji. Maka Nabi panggil Abdullah bin Salam, wahai Abdullah, tempel ke depan. Abdullah pun datang ke depan. Abdullah pun, kamu sebut kepada mereka apa yang kamu sebut kepada aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak kawan orang Yahudi, masyarakat Yahud, banyak. Semua buka mata. Kalau ikon WhatsApp tu semua buka mata macam ni. Sekarang Nabi SAW tanya, sekarang wahai kaum Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, ya masyarakat Yahud, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam sekarang? Oh, dia ni memang berubah 360 darjah. Dia ni gini. Kalau 10 tu 10 kecil. Tak ada puji langsung. Berubah dalam masa tak sampai 5 minit. Ini Abdullah bin Salam. Kata beliau, awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Awal-awal tatkala Nabi SAW sampai ke kota Madinah. Ini Abdullah bin Salam menceritakan bagaimana kisah hijrah Nabi SAW. Bila Nabi sampai tu di kota Madinah, sampai di kota Madinah tu, kata Abdullah bin Salam, anjafalan nasu ilaih ay asra'u ilaih. Manusia bersegera untuk mengerumuni Nabi SAW. Manusia bersegera, ramai-ramai pergi nak sambut Nabi ni. Bila Nabi sampai di kota Madinah, Abdullah bin Salam menggunakan perkataan Al-Madinah, sedangkan peristiwa itu berlaku Nabi belum tukar nama lagi. Ini nak menunjukkan bahawa Abdullah bin Salam ni benar-benar menerima perutusan Nabi Muhammad SAW. Dia bukan macam orang munafik. Orang munafik depan Nabi sebut Madinah, belakang Nabi mereka sebut nama Yathrib. Tak percaya, tuan-tuan buka dalam surah Al-Ahzab, muka surah yang kedua, ada jumpa ayat orang munafik menggunakan perkataan Yathrib, sedangkan Nabi dah kuat pun. Yang Abdullah bin Salam cerita peristiwa hijrah ni guna nama Madinah. Macam dulu juga Syekh Ja'far Al-Barzanji nak cerita tentang kisah Nabi SAW. Tufiya bil Madinatil Munawwarati Abuhu Abdullah. Bila Nabi SAW 2 bulan dalam kandungan ibunya, apa berlaku? Ayahnya Abdullah meninggal di kota Madinah. Sedangkan waktu tu Nabi belum lahir lagi. Waktu tu yang dikenal adalah kota Yathrib, bukan Madinah. Tapi kenapa Syekh Ja'far guna perkataan Madinah? Nak menunjukkan bahawa Nabi SAW bila dah tukar nama Madinah, kita tak boleh guna lagi nama Yathrib. Tu, ini sama Nabi SAW putih. Jadi kita ceritalah bila Nabi ni dah sampai, orang dah beritahu kata Nabi, orang Rasulullah dah sampai, berkerumun orang nak mengurumui Nabi ni, nak menyambut Nabi ni. Ada di kalangan mereka yang mengalun-alunkan nasyid, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a
menyambut orang besar. Itu kita kalau menyambut YB pun ada kompang berbang. Kan? Tu YB ni belum lagi Nabi. Kalau Nabi macam mana lah? Macam ni. Semua pakat ramai pergi kumun. Fakuntu fi man ja'u. Jadi aku pun di kalangan orang yang pergi sambut Nabi tu. Jadi apa yang Allah bisa nak kata, sebenarnya nama Nabi tu bukan orang Islam je. Sebab waktu tu orang Islam tak ramai.